Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar keluarga Malaysia? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat Bicara DR. Seperti biasa setiap hari Rabu setia menemani anda setiap jam 9 malam di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik yang boleh anda muat turun di telefon pintar anda. Baik penonton, untuk permulaan ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan kes cacar monyet, khususnya sejak 23 Julai 2022, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima ataupun telah mendapat pelaporan sebanyak 9 kes yang disyaki kes cacar monyet dan alhamdulillah kesemua kes tersebut mencatatkan keputusan yang negatif. Dan sudah pastinya juga Kementerian Kesihatan Malaysia terus giat mempelaksanakan pengawasan dan juga advokasi secara berterusan kepada masyarakat berkenaan kes cacar monyet ini, dan langkah ini diambil susulan daripada laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkenaan dengan kejadian ataupun penularan kes cacar monyet di negara-negara yang bukan endemik bagi penyakit kes cacar monyet ini. Jadi antara langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia adalah melakukan pengawasan di pintu masuk antarabangsa dan juga berkenaan pengawasan pengembara-pengembara yang baru pulang daripada negara-negara yang dikategorikan berisiko kes cacar monyet ini. Kementerian Kesihatan Malaysia juga turut mengambil langkah bersiapsiagaan yang tinggi, iaitu memastikan fasiliti-fasiliti kesihatan awam dan juga swasta sentiasa menotifikasikan kes cacar monyet ini dengan kadar segera untuk memastikan langkah kawalan dan juga pencegahan dapat dilaksanakan, khususnya berkenaan dengan pengawasan kontak rapat. Jadi pada malam ini penonton, pastinya anda tertanya-tanya apakah tajuk perbincangan hala tuju kita pada malam ini. Pastinya berkenaan dunia kesihatan. Malam ini kita akan berbicara soal masalah tumbesaran yang tidak normal dalam kalangan kanak-kanak ataupun lebih mudah kita kenali sebagai bantut. Jadi malam ini kita akan mengetahui apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah bantut ini, dan benarkah masalah bantut ini dikait rapat dengan faktor genetik semata-mata. Semuanya kita akan kupas dalam ruang lingkup masa lebih kurang 1 jam pada malam ini bersama dengan pakar kita. Tapi terlebih dahulu kita saksikan bingkisan mukadimah berkenaan tajuk kita pada malam ini. Ya, hasil tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan pada tahun 2019, 1 daripada 5 dalam kalangan kanak-kanak menghadapi masalah bantut ini, ataupun dari segi peratusannya 21.8%. Namun apa yang lebih menggusarkan apabila kes kanak-kanak terbantut ini semakin membimbangkan dan berisiko melarat kepada generasi-generasi yang akan datang. Itu topik ataupun pemerhatian kita pada malam ini berkenaan bantut, tumbesaran tidak normal. Jadi untuk membicarakan perkara ini kita bersama dengan 2 orang tetamu pada malam ini, iaitu Dr. Rozita Abdul Rahman, pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Puan Nur Syafawati Muhammad Ghazali, pegawai sains pemakanan bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat pada malam ini untuk kita membicarakan topik yang sangat penting yang mungkin kurang diambil perhatian oleh masyarakat kita, khususnya dalam situasi semasa pada ketika ini. Okey doktor, mungkin untuk permulaan ini doktor, kita bagikan pencerahan yang mudah kepada masyarakat di luar sana berkenaan permasalahan bantut ini doktor. Okey, terima kasih saudara Munawar. Okey, bantut ini seseorang kanak-kanak itu dikategorikan sebagai bantut apabila dia tidak mencapai ketinggian ataupun panjang yang sepatutnya bagi umur mereka berdasarkan carta pertumbuhan tinggi atau panjang mungkin umur. Di Kementerian Kesihatan kita ada beberapa jenis, ada 4 carta pertumbuhan. Salah satunya adalah carta pertumbuhan tinggi dan umur, ya. So seorang kanak-kanak yang bantut ni biasanya mereka ni secara bahasa mudahnya mereka
mereka ni kelihatan lebih rendah berbanding dengan usia mereka. Kalau kita tengok dia lebih kecil saiznya dan lebih rendah lah. So hal ini berlaku disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang sepatutnya dan dia boleh berlaku dalam jangka masa yang sama, dalam masa yang lama. Masalah bantut ni tidak boleh berlaku dalam masa 2-3 hari. Dia biasanya adalah satu kita kata masalah tumbuh sarang yang tidak normal yang berkaitan dengan pemakanan yang tidak seimbang dan dari jenis kualiti dan kuantiti dalam jangka masa yang lama. Ya. So dan masalah bantut ini di kalangan kanak-kanak seperti yang nyatakan oleh saudara Munawar tadi, prevalence dia pada tahun 2019 berdasarkan kajian adalah satu dalam 5 orang kanak-kanak, ya. So ataupun kita kata 21.8%. Dan hal ini sebenarnya meningkat kalau kita banding dengan kajian telah dijalankan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 prevalence dia ataupun peratusannya adalah 17.7%. Dia meningkat sebanyak 4.1% daripada tahun 2015. So hal ini sebenarnya membimbangkan sebab di Malaysia ni kita tahu keadaan kanak-kanak ni penting, ya. Kesihatan kanak-kanak, especially kanak-kanak yang berumur di bawah 5 tahun sangat penting, especially dari segi tumbuh sarang dan aspek pemakanan. Okey, sangat penting untuk kita war-warkan kepada masyarakat luar sana berkenaan masalah bantut ini. Jadi doktor ada menyentuh berkenaan kualiti dan juga kuantiti makanan. Mungkin Puan Nur Syafawati boleh memberikan penjelasan berkaitan kualiti dan juga kuantiti makanan ini kepada kanak-kanak ini untuk mereka mengalami tumbuh sarang yang lebih baik untuk mengelakkan bantut ini. Okey, terima kasih saudara Munawar. Okey, untuk tumbuh sarang kanak-kanak memang kualiti dan kuantiti makanan tu antara faktor utama yang perlu kita tekankan, ya. Dan kalau kata bayi bermula 6 bulan tu adalah masa yang perlu diperkenalkan makanan pelengkap. Tidak boleh awal dan tidak boleh lambat. 6 bulan tu adalah masa yang sangat optimal untuk diperkenalkan makanan pelengkap. Dan apabila makanan pelengkap ini perlu memenuhi keperluan bayi, keperluan anak itu mengikut usia dan juga perkembangan. Dan juga apa yang diberi itu perlu contohnya tekstur makanan perlu mengikut usia. Contoh kalau 6 hingga 8 bulan tekstur makanan tu perlu dalam bentuk puri. Kalau macam ibu bapa sana yang pernah ada anak tahulah puri itu adalah makanan yang dikisarlah lembut, dia separa cecair. Dan juga kalau pernah dengar konsep suku-suku separuh, walaupun bayi makanan yang diberi perlu menggunakan konsep yang sama. Maksudnya ada sumber karbohidratnya, contohnya nasi lah ataupun bijirin. Kemudian ada sayur dan ada sumber proteinnya. Tapi kalau untuk 6 hingga 8 bulan teksturnya adalah perlu dikisarlah. Kalau 9 bulan hingga ke 11 bulan teksturnya lebih kasar sedikit. Kalau bubur yang diberikan tu lebih perlu pekat. Pekat itu melambangkan makanan itu lebih padat tenaga. Kalau kita guna sudu, maksudnya kita tuang, kita nak bubur tu mengambil masa untuk jatuhlah, macam tu. Itu menunjukkan karbohidrat itu ataupun makanan itu padat dengan tenaga. Kalau terlalu cair, dia akan memberi kesan kepada kekurangan tenaga ataupun nutrien pada kanak-kanak tu. Dan pada umur 1 tahun, kita dah mula perkenalkan makanan keluarga. So apa yang mak ayah makan, abang kakak makan, itu juga anak ataupun bayi itu akan makanlah. So itu secara ringkasnya prinsip pemberian makanan pelengkap pada kanak-kanak lah. Okey, kita akan dapatkan perincian lebih banyak lagi selepas ini, khususnya untuk kita memberi pemahaman kepada masyarakat di luar sana berkenaan kepentingan pemakanan yang seimbang dan juga sihat kepada anak-anak, khususnya di peringkat usia awal ini. Okey, doktor, ramai yang beranggapan bahawa masalah bantut ini disebabkan oleh faktor genetik semata-mata. Adakah ianya benar, doktor? Ataupun ada sebenarnya punca-punca lain yang menyebabkan masalah bantut ini, doktor? Okey. Sebenarnya penyebab ataupun faktor-faktor yang boleh menjurus kepada masalah bantut ni banyaklah, antaranya
Antaranya adalah faktor bayi itu sendiri, di mana sekiranya seorang bayi itu tidak mengalami tumbuhbesaran yang sempurna di dalam kandungan semasa dia janin, ataupun kita panggil intrauterine growth restriction, dia tak besar secara normal dalam janin. So bila dia dilahirkan kurang berat badan ataupun low birth weight, especially kalau kita ataupun berat dia kurang pada 2.5 kg. So bayi-bayi yang seperti ini dia berpotensi untuk jadi bantuk bila dilahirkan dan membesar selepas pada itu. Sekiranya dia tidak diberi pemakanan yang seimbang, berhasiat, berkualiti dari segi kuantiti dan kualiti tadilah seperti yang Puan Syafa sebutkan. Yang keduanya, sekiranya kanak-kanak itu dia tidak diberi susu ibu. Sebab itu antara salah satu saranan Kementerian Kesihatan adalah penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan. Lepas tu disambung sehingga kanak-kanak itu atau bayi itu berumur 2 tahun. And then penyediaan sajian yang betul berdasarkan saranan daripada Kementerian Kesihatan juga. Dan sekiranya seorang kanak-kanak itu ataupun bayi itu dijangkiti oleh penyakit berjangkit secara berulang-ulang. So mereka ini tidak dapat membesar secara normal sebab dijangkiti, dan sekiranya seorang bayi atau kanak-kanak itu dijangkiti oleh penyakit sebagai contoh penyakit measles atau campak. So mereka dimasukkan ke hospital, perlukan rawatan. So tidak dapat membesar dengan normal sebab mereka memerlukan catch up period untuk gain balik yang mereka sakit. Sebab kalau seorang bayi itu sakit, dia tidak dapat menerima makan, dia tidak dapat makan, kurang selera makan dan sebagainya. Ada setengah demam dan sebagainya. Dia dapat komplikasi muntah-muntah, cerit-berit. So faktor genetik juga antara salah satu faktor yang ada contribution, tetapi kita tidak boleh salahkan faktor genetik semata-mata. Sebagai contoh, sekiranya seorang ibu itu ketinggiannya kurang daripada 150 cm, dia berpotensi untuk melahirkan anak yang bantuklah, yang kurang tinggi. Dan juga sekiranya seorang bapa itu ketinggiannya kurang daripada 160 cm. Tetapi kita tak boleh salahkan faktor genetik saja. So sebab sekiranya kita boleh tengok juga di dalam masyarakat kita, katalah seorang ayah tu rendah dan seorang ibu tu juga rendah. Anak mereka tak semestinya rendah. So ini kepentingan untuk penyediaan makanan yang betul, berhasiat, seimbang dan sebagainya. Okey, itu pencerahan awal lah yang kita dapatkan bersama dengan panel kita pada malam ini berkenaan masalah tumbuhbesaran yang tidak normal ataupun masalah bantuk. Jadi kepada anda semua penonton setia kami, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, ingin berkongsikan pengalaman anda boleh terus hantar ke laman Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah dalam ruang masa yang ada ini kita akan ajukan, kita dapatkan pencerahan daripada pakar-pakar kita di studio pada malam ini. InsyaAllah kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh, kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.
membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat, Bicara DR. Kita ingin meneruskan perbincangan kita berkenaan masalah tumbuh besaran yang tidak normal ataupun masalah bantut ini. Jadi, Puan Nur Syafawati, mungkin kita boleh berhalusi ataupun kita berjelaskan kepada masyarakat tempoh kritikal untuk mengatasi masalah bantut ini. Difahamkan KKM ada mengeluarkan berkenaan 1000 hari pertama kehidupan, iaitu kepentingan penjagaan kesihatan dan pemakanan yang seimbang bermula daripada fasa awal kehamilan lagi. Pencerahan bagaimana? Okey, terima kasih Munawar. Mungkin saya boleh jelaskan kepada penonton dulu apa itu 1000 hari pertama kehidupan. Sebenarnya 1000 hari pertama ni kita boleh kata miracle number jugalah. Dia bermula daripada hamil sehingga kanak-kanak tu berusia 2 tahun. So maksudnya dalam fasa kehamilan 9 bulan tu 270 hari. Kemudian tahun pertama 365 hari dan tahun kedua 365 hari. So bila kita tambah total up dia akan menjadi 1000 hari pertama kehidupan. So 1000 hari pertama kehidupan ni memang satu tempoh yang kritikal. Kenapa kritikal? Sebab dia adalah tempoh tumbesaran yang optimum, maksimum untuk seorang bayi lah, kanak-kanak dari segi fizikalnya, dari segi mentalnya, perkembangan otak itu yang mempengaruhi kognitif, IQ, EQ anak-anak nanti. So 2 tahun ni sangat kritikal. Okey, kalau seorang ibu ataupun wanita tu merancang untuk hamil, perlu dibuat persediaan lebih awal. Perlu dibuat persediaan awal. Maksudnya kita sebagai wanita, ibu perlu tahu status kesihatan kita dari segi berat badan. Penting berat badan ni kita kena tahu BMI kita berada di dalam kategori mana. Sama ada kurang berat badan, normal ataupun berlebihan. So kalau berlebihan, kalau kita ke arah untuk merancang kehamilan, kita mungkin boleh lebih aktif, jaga kawal pengambilan makanan kita supaya kita berada dalam julat yang normal. Kenapa? Dalam tempoh kehamilan tu, bila kita memantau peningkatan berat badan. Contohnya kalau seorang wanita yang normal, maksimum peningkatan berat badan lebih kurang 16 kilo sepanjang tempoh kehamilan. So sekiranya kurang, depends lah, dia julat dia dalam 11.5 sehingga 16 kilo dalam tempoh kehamilan tu. Sekiranya kurang peningkatan berat badan, maksudnya rendah lah, ibu tidak menjaga pemakanan yang baik sepanjang tempoh kehamilan, berisiko untuk melahirkan anak kurang berat lahir, seperti mana yang dikongsikan oleh Dr. Rosita tadi, yang mana anak-anak dilahirkan kurang daripada 2.5 kilogram ataupun anak dilahirkan pramatang. So ini antara faktor yang menyebabkan kanak-kanak bantut. Salah satu faktor, strong factors jugalah yang menyebabkan kanak-kanak bantut. Jadi bantut ni dia macam ada satu kitaran, kita panggil vigorous cycle, yang mana kalau ibu tu kurang jaga pemakanannya, tak jaga kesihatan sepanjang kehamilan, dia berisiko untuk lahirkan anak yang kurang berat lahir ataupun pramatang. So anak ni nanti membesar, dia akan ikut jejak ibu dia tahu. Kalau kita tak kontrol dalam tempoh 1000 hari ni, kemudian dia pun kalau perempuan tu dia akan menjadi wanita yang sama macam ibu dia, akan lahirkan generasi yang
berisiko untuk bantut juga. So kita sebagai kita di KKM dan juga kita nak mohon kerjasama ibu bapa untuk kita break the cycle tu. Supaya nanti dia akan berkembang risiko generasi yang ni. Itu kita cakap tentang sebelum kehamilan ataupun ibu ada banyak sebenarnya bila nak cakap pasal ibu ataupun mungkin ada habit minuman berkafein ataupun makanan yang tinggi gula, tinggi garam ataupun makanan terproses ataupun tiada budaya makan buah dan sayur, itu perlu kita perbaiki sebelum kita hamil. So dalam tempoh kehamilan mungkin mitos yang kata makan untuk 2 orang. Itu mitos sebenarnya. Kalau kita tengok kepada trimester pertama, 3 bulan yang pertama tu sebenarnya penambahan kalorinya sangat sedikit, dalam lebih kurang 80 kalori saja. Contohnya lah saya sedentary woman bercadang untuk mengandung, dalam tempoh pertama keperluan saya hanya 1,500 contoh 1,500 kalori. Bila saya mengandung, dalam tempoh 3 bulan pertama tu penambahan 80 kalori. Kalau kita convert kepada makanan, 80 kalori ni macam sepotong sandwich je. Cukup sekadar penambahan minum pagi. Ataupun mungkin setengah gelas susu dengan buah, setengah potong buah apple, itu dah cukup lebih kurang. Ya ke? 60, lebih kurang lah. Lebih kurang 80 ke 90 kalori. So kalau untuk trimester kedua, penambahannya hanya mungkin dalam 280 kalori. Pun tak tinggi. So tak ada istilah makan untuk 2 orang. So kalau kita masih ada orang kata apa, ideologi yang makan untuk 2 orang, so dia akan memberi kesan kepada peningkatan berat semasa hamil tadi yang kita kawal tu tadi. Sebab bila kurang pun dia memberi kesan, kalau lebih peningkatan berat semasa tempoh kehamilan pun memberi kesan komplikasi lah semasa hamil. Dan memberi kesan lah kepada bayi yang dikandung tu. Itu pentingnya. Itu baru 270 hari. Jadi, sebab bila 1000 hari dia ada 365 hari yang seterusnya tu. Ialah bayi perlu dengan susu ibu 6 bulan secara eksklusif. Eksklusif tu maksudnya diberi hanya susu ibu tanpa ada makanan tambahan ataupun air ataupun minuman, kecuali ubat atas preskripsi doktor lain. Kemudian pada 6 bulan tu diperkenalkan makanan pelengkap seperti yang saya share tadi, dan 1 tahun seterusnya 360 hari tu diperkenalkan makanan keluarga lah. So itu 1000 hari pertama yang perlu kita jagalah. 1000 hari pertama kehidupan tu. Kehidupan. Sebab itulah dikenali sebagai tempoh kritikal. Tempoh kritikal, betul. Untuk kita mengatasi masalah bantut ini. Jadi, doktor, bagaimana untuk kita memberi gambaran situasi semasa masalah bantut di negara kita? Ialah kita tidak mahu situasi ini terus melarat sehingga ke generasi-generasi yang seterusnya, doktor. Betul. So, tadi kita dah tahu kan 1 daripada 5 kanak-kanak bawah 5 tahun adalah bantut. Kurang tinggilah berbanding dengan umur mereka. So, kajian yang dijalankan itu mendapati sebenarnya masalah bantut ni berlaku di hampir semua negeri di Malaysia ni. Tetapi terdapat peratusan berbeza ikut negeri. Peratusan yang tertinggi direkodkan negeri Kelantan sebanyak 34%. Sebenarnya yang tinggi top 3 ni adalah negeri di Pantai Timur. Negeri Kelantan 34%, diikuti oleh negeri Terengganu 26.1%, dan diikuti negeri Pahang seterusnya 25.7%. Dan yang keempat adalah di wilayah Persekutuan Putrajaya sebanyak 24%. So, hal ini adalah sangat membimbangkan kami di Kementerian Kesihatan, especially bila prevalence ni tinggi juga di Putrajaya, di mana kita dapati lebih kurang 95% dia punya penduduknya adalah di kalangan pekerja di sektor awam. So, walau bagaimanapun untuk menangani kes-kes yang berlaku ini, kita kena tengok dia punya penyebab utama seperti yang saya nyatakan tadi. Salah satu lagi penyebab utama dia adalah berkaitan dengan sosiodemografi, di mana satu kajian lagi telah dijalankan pada tahun 2016 mendapati kes-kes bantut ini berlaku di semua kategori sosiodemografi seseorang, di mana contohnya sosiodemografi itu di mana dia tinggal, sama ada kawasan bandar, kawasan lebat ataupun kawasan luar bandar, berdasarkan dia punya pendapatan dia, tahap
pendidikan, tahap pekerjaan dan juga etnik. Ya. So dapatan kajian juga menunjukkan prevalence ataupun peratusan kanak-kanak yang bantuk ni adalah lebih tinggi sekiranya ibu bapanya tinggal di kawasan luar bandar ataupun mempunyai ibu bapa yang pendapatan kurang daripada 2,000 pendapatan isi rumah ya, ataupun di kalangan bapa atau ibu yang tidak bekerja ataupun ibu yang tidak mempunyai pendidikan ya. Dan juga di kalangan orang Melayu kita pun tinggi juga, kalangan Bumiputera di Sabah Sarawak dan juga di kalangan orang asli. So bila kita ada pengkategori pembahagian sosiodemografik kepada yang saya sebutkan tadi, so kita senang untuk menangani secara target lah. Kita target kepada yang saya sebutkan tadi lah, kawasan luar bandar, kawasan orang asli dan sebagainya. Itu antara approach kita nantilah bila kita nak melaksanakan strategi untuk menangani masalah bantuk ini. Sebab ia berlaku di kalangan kanak-kanak. So yang perlu memainkan peranan selain daripada agensi dan juga kementerian ataupun badan-badan yang berkepentingan tu, yang paling utama sekali adalah ibu bapa. Betul. Yang paling penting adalah ibu bapa yang menjadi role model ataupun contoh kepada anak-anak ini. Jadi kita ingin juga memberi pencerahan ataupun penekanan kepada ibu bapa di luar sana, khususnya dari segi manfaat dan juga kepentingan susu ibu ini kepada tumbesaran anak-anak seperti yang dinyatakan dalam 1000 hari pertama kehidupan tadi. Okey, mungkin saya boleh kongsi polisi penyusuan susu ibu Malaysia. Semua ibu, polisi Malaysia menyatakan semua ibu digalakkan menyusukan bayi secara eksklusif. Yang eksklusif ni maksudnya susu ibu sahajalah ya, sehingga dalam tempoh 6 bulan dan diperkenalkan makanan pelengkap dan diteruskan sehingga bayi berusia 2 tahun. Okey, kalau kita tengok polisi, dia menjawab kepada masalah sosiodemografi itu tadi. Semua ibu digalakkan sebab tak kiralah sama ada ibu tu berbangsa Melayu ke Cina ke India, kita galakkan penyusuan susu ibu. Sama ada di kawasan bandar ataupun luar bandar, kita galakkan penyusuan susu ibu. Pendapatan rendah, bekerja tak bekerja, kita memang galakkan penyusuan susu ibu supaya anak mendapat maksimum nutrien dalam tempoh 6 bulan pertama tu. Sebab susu ibu ni dihasilkan mengikut perkembangan dan usia kanak-kanak. Komposisi yang dihasilkan, kalau kata anak itu berusia 4 bulan, kandungan susu tu memang dia custom made untuk 4 bulan keperluan anak. Dia berbezalah dengan susu lain. So ikutlah. Dan dari segi manfaat untuk bantuk ni, selain komposisi yang mengikut umur, kalau kita biasa dengar kolostrum kan, so the first day dan second day tu, kolostrum tu adalah orang kata protection lah kepada bayi. Dia akan lindungi bayi. Itu sistem imun yang pertama sekali bayi akan terima daripada kolostrum susu ibu tu. So sekiranya bayi tak diberi susu ibu, so dia dah terdedah kepada jangkitan lah di luar. Kemudian dalam susu ibu ni dia ada antibody aktif lah, antigen aktif yang meningkatkan sistem immunity kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni terdedah kepada jangkitan. Okey, jangkitan kalau tadi mungkin saudara Munawar ingat Dr. Rosita ada mention jangkitan berulang tu menjadi salah satu kepada anak-anak bantut. Jadi bila menyusu, so sistem imuniti anak kita tinggi. So kuranglah risiko berlakunya cirit-birit ataupun selesema yang berulang. Jangkitan paru-paru. So, sebab kita tahu kalau kita sakit ataupun bukan kanak-kanak je, kita dewasa ni kalau sakit pun efeknya selera makan kan. Betul, ini makan betul. Tak kena, ini makan tak kena selera. So macam anak pula kalau bawah 1 tahun tak boleh nak communicate, kita tak tahu apa yang anak kita nak kan. So dia akan memberi kesan kepada tumbesaran anak-anak lah. Dan selain itu susu ibu ni juga dia selamat, mudah nak boleh terus bagi. Jadi untuk
susu ibu tercemar tu jarang-jarang berlaku lah. Dan mungkin tak berlaku pun compared to susu yang perlu disediakan. Macam tu. Tapi Puan, ada juga persoalan daripada masyarakat di luar sana. Khususnya bagaimana untuk menghasilkan susu ibu yang berkualiti. Ada yang kata susu ibu semata-mata tak cukup. Sebab itulah yang memberikan susu formula. Tapi soalan tu kita simpan terlebih dahulu kerana kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita mengupas topik berkenaan masalah bantut. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran, Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my. Ya, anda masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat, Bicara DR untuk kita mengupas topik berkenaan masalah pembesaran yang tidak normal ataupun masalah bantut. Sebelum kita berehat tadi, sempat lagi kita mengajukan persoalan kepada Puan Nur Syafawati berkenaan dengan bagaimana untuk menghasilkan susu ibu yang berkualiti. Adakah susu ibu semata-mata mencukupi ataupun perlu ditambah dengan susu formula? Alright, susu ibu seperti yang saya kongsikan tadi dah memang terbaik, dah memang dihasilkan untuk bayi mengikut umurnya. So susu ibu tu memang cukup sehingga 6 bulan. Sebab tu dalam polisi kita semua ibu digalakkan menyusu secara eksklusif sehingga 6 bulan. So bila dah 6 bulan tu perlu diperkenalkan makanan pelengkap kerana ada terdapat jurang tenaga, jurang nutrien yang mana susu ibu tak mampu memenuhi keperluan setengah nutrien. That's why diperkenalkan makanan pelengkap melengkapi untuk melengkapi. Okey, sebenarnya dari segi ibu yang menyusu
dia ada extra kalori kat situ. Berbanding dengan hamil tadi, ibu yang menyusu memerlukan lebih banyak kalori sebenarnya. 500 kalori untuk 6 bulan yang pertama tu. Banyak 500 kalori tu lebih kurang ekstra satu hidangan utama. 500. Ini sebab untuk hasilkan susu, ibu perlukan ekstra energi, ekstra nutrien, semualah ekstra untuk hasilkan susu. Ibu perlu, bukan hanya ibu yang menyusu, kita semua disarankan untuk mengikut panduan piramid makanan. Dan kalau biasa dengar pinggan sihat, suku-suku separuh tu, itu adalah visualize kepada piramid. Macam mana kita nak convert piramid kepada pinggan kita. So itu basic. Ibu perlu makan, perlu memenuhi keperluan tenaga untuk pastikan susu yang dihasilkan mencukupi untuk anak. Okey. Kalau tak cukup pun, susu ibu ni akan dihasilkan dengan apa yang ada dengan ibu tu sendiri. Nutrien dan kalsium yang ada pada ibu akan dihasilkan untuk menghasilkan susu ibu yang optimum. Okey. Kemudian dari segi ibu yang berpersepsi anak mungkin tak cukup, tak puas dengan susu, itu hanya persepsi sebenarnya. Ibu untuk menyusu dia bukanlah secara semula jadi. Kita perlu juga belajar. Memanglah menyusu tu orang kata lumrah kan, lumrah seorang ibu, tapi perlu belajar dari segi position, posisi macam mana nak attach, macam mana nak pegang bayi. Kita tak boleh membongkok, kita perlu rapatkan bayi ke. Munawar, saya tak pasti ada experience ke sebelum ni. Belum lagi, insya-Allah. Nanti dah ada experience ni mungkin boleh bantu kan. So kita ibu tidak boleh pergi ke bayi. Ini contohlah kalau nak cerita pasal positioning ni, dia 20 jam. 20 jam training. 20 jam training panjang. Tapi kita nak beri fokus. Tapi itu antaranya posisi. Lepas tu kita ada don't wash the clock but wash the baby. Ada setengah ibu timing. Baru je bagi sejam tadi, ni bayi dah nangis nak lagi. Kita tak boleh tengok jam, kita tak boleh timing, kita kena tengok. Menyusu mengikut kehendak bayi. Contohnya bayi ni dia akan bagi feeding cue. Dia kan tak boleh nak bercakap, so dia akan communicate dengan kita dengan cara feeding cue. Antaranya dia nyonyot jari dia lah, ataupun isap isap selimut ke apalah, kain lampirnya ke, ataupun kalau selalu kita main pipi dia ikut jari kita kan. Itu antara tanda-tanda bayi nak menyusu. So ibu kena alert, ibu tak boleh tengok jam. Yang penting ibu kena peka dalam hal betul, ini. Ibu kena bersedia. Seperti yang Puan nyatakan tadi, cuma persepsi ibu semata-mata bahawa susu ibu tidak mencukupi. Apa yang penting adalah mengamalkan makanan piramid yang sihat keluarga Malaysia. Mungkin Munawar saya nak tambah sikit lagi. Bila bayi tadi dah bagi feeding, dah bagi tanda-tanda menyusu, ibu menyusu. Bila bayi melepaskan payudara ibu, mungkin maaf Munawar, kita lepas, bayi dah lepas, itu maksudnya bayi dah kenyang, ataupun bayi tertidur semasa menyusu dan slowly melepaskan, tu maksudnya bayi dah kenyang. Ibu kena confident. Dan masa bagi tu ibu boleh tengok mulut anak menelan. Itu maksudnya bayi dapat susu. Dan satu lagi, kita kan akan check up anak di klinik. Jadi pertumbuhan anak itu adalah menunjukkan yang bayi mendapat susu yang secukupnya. Menyentuh berkenaan pertumbuhan bayi itu. Menyentuh berkenaan pertumbuhan bayi itu, kita nak ajukan soalan kepada Dr. Rozita, bagaimana kaedah untuk kita mengukur dan juga memantau tumbesaran kanak-kanak yang ideal seiring dengan usia mereka. Terima kasih. Bila kita nak tentukan seorang kanak-kanak itu membesar secara normal, di Kementerian Kesihatan kita panggil carta pertumbuhan. So dia ada 4 kategori. Yang pertama adalah carta berat ikut umur. Yang keduanya adalah carta panjang dan tinggi ikut umur. Yang ketiga carta BMI. Yang keempat adalah lilit kepala. So carta ini digunakan seluruh dunia. Kita di Kementerian Kesihatan, carta ini kita menggunakan ataupun saranan daripada Pertubuhan Kesihatan Seluruh Dunia dan juga CDC, Center of Disease Control USA. So untuk masalah bantut ni, sebagai contoh, saya ada carta pertumbuhan untuk panjang untuk umur untuk kita tentukan bantut. So dalam buku rekod kesihatan kanak-kanak yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan,
seperti juga tertera di skrin TV. Carta pink ni untuk bayi perempuan yang biru biasa untuk lelaki lah. So untuk tutukan bantut kita tengok pada panjang untuk umur. Tapi sebelum kita plot di sini, kita kena buat pemeriksaan fizikal. Bila seorang bayi tu datang ke klinik, kita timbang berat dia dulu. So dia ada 3 benda kat sini. Satu, kita timbang berat. Bila timbang berat tu kita plot di sini. So kat bawah ni adalah umur kanak, di sini adalah tinggi dia. So bila seseorang kanak-kanak tu, for example, katalah umur dia adalah 8 bulan and then tinggi dia hanyalah 60 cm. So dia kat sini, dia di bawah, yang bawah sekali ni adalah bantut teruk. So dia tak cukup tinggi untuk umur dia. So kalaulah dia di kawasan kategori ni, kalau umur dia 9 bulan dan berat dia adalah dalam 65 lebih, dia adalah bantut. So bantut ni sama ada bantut biasa ataupun bantut teruk. So carta pertumbuhan ni adalah fungsi dia adalah kita boleh pantau pertumbuhan kanak-kanak tadi ataupun daripada bayi lagi. Sebab daripada bayi umur 0 kita dah ada dia punya berat lahir. So di klinik kesihatan tiap kali datang ke klinik, anggota kesihatan akan buat inilah rekod berat, tinggi dan sebagainya. Dan selepas kita plot, kita kena ada satu lagi proses interpretasi. Interpretasi tu yang kita interpret, anak ni kurang berat badan, anak ni bantut, anak ni terlebih berat badan, macam tu. So ini adalah aktiviti ini yang kita sangat penting untuk ibu bapa tahu. Sebagai contoh, pemantauan kami di klinik kesihatan, macam saya sendiri menjaga program kesihatan bayi dan kanak-kanak. So seorang ibu itu dia bawa anak-anak mereka ke klinik kesihatan sehingga umur 2 tahun. Bila complete injection ataupun suntikan imunisasi, kedatangan kanak-kanak didapati berkurang. Sangat kurang, less than 40% di klinik kesihatan kerajaan lah. So kenapa tak datang? So mungkin kanak-kanak dia dihantar ke taska dan sebagainya, ataupun dah pergi ke sekolah, sekolah preschool dan sebagainya. Ini adalah sangat penting sebenarnya. So walaupun kanak-kanak tu dah complete ataupun dah lengkap suntikan imunisasi, yang last kali kita bagi adalah pada umur 18 bulan. Kalau di Sarawak umur 21 bulan, ibu bapa perlu bawa anak-anak ke klinik berdasarkan jadual kedatangan. Dalam buku rekod tu kita dah catat dah umur berapa perlu datang. So ini adalah pentingnya pemantauan berterusan. Kita nak tengok sama ada seorang bayi dan kanak-kanak tu membesar normal ataupun mereka membesar secara tidak normal ataupun mereka ada potensi untuk jadi bantut dan sebagainya. Okey. Apa yang penting adalah pemantauan berterusan daripada ibu bapa terhadap pembesaran anak-anak, sama ada ianya mengalami masalah bantut ataupun tidak. Dan sudah pastinya sekarang ini seperti biasa, kita ada kapsul farmasi yang akan kami kongsikan kepada anda berkaitan juga dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu berkenaan pengambilan suplemen dalam kalangan kanak-kanak. Jom kita saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan pengambilan suplemen dalam kalangan kanak-kanak. Vitamin dan mineral penting untuk pembesaran dan perkembangan yang sihat pada kanak-kanak. Ibu bapa perlu berusaha untuk menyediakan diet yang lengkap bagi memastikan anak-anak mereka memenuhi keperluan seharian vitamin dan mineral yang disyorkan. Pemakanan yang seimbang dan sihat merangkumi susu dan produk tenusu seperti keju dan yogurt, buah-buahan dan sayur-sayuran segar, protein seperti ayam, ikan, daging dan telur serta bijirin penuh seperti gandum dan beras perang. Walau bagaimanapun, sesetengah kanak-kanak berisiko mengalami kekurangan nutrien dan mungkin memerlukan suplemen. Kanak-kanak yang mengikuti diet vegetarian atau vegan mungkin perlu menambah vitamin B12 kerana ia hanya terdapat dalam makanan berasaskan haiwan. Manakala kanak-kanak yang mempunyai penyakit celiac atau celiac disease, iaitu penyakit alergi makanan yang menghalang badan daripada menggunakan nutrien tertentu, mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk kekurangan nutrisi dan mungkin memerlukan suplemen. Selain itu, kanak-kanak yang kurang selera makan, banyak mengambil minuman manis, mengambil ubat tertentu atau masalah yang mengganggu pengambilan makanan juga mungkin memerlukan suplemen. Antara contoh jenis suplemen yang menjadi pilihan dalam kalangan ibu bapa untuk diberikan kepada anak-anak adalah multivitamin, vitamin C, lysine, DHA, minyak ikan, mineral seperti zinc, kalsium dan magnesium. Namun perlu diingat bahawa pengambilan suplemen secara umumnya tidak sepatutnya menggantikan pengambilan makanan seharian yang lengkap dalam mendapatkan nutrien dan mineral. Ini kerana suplemen tujuan asasnya adalah untuk memastikan keseimbangan nutrisi dan meningkatkan kesihatan. Ibu bapa dinasihatkan untuk berbincang terlebih dahulu
dahulu dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memberi sebarang suplemen kepada anak-anak kerana sesetengah suplemen mungkin mengandungi bahan-bahan yang tidak sesuai dengan tahap kesihatan mereka. Simpan suplemen jauh daripada capaian kanak-kanak kerana dikhawatiri mereka menganggapnya seperti gula-gula. Jika anak anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, pastikan anda bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang sebarang interaksi ubat dengan suplemen tertentu. Segera berjumpa doktor untuk dapatkan rawatan sekiranya anak anda ada mengalami gejala seperti bengkak atau cerit-berit yang berterusan yang boleh menjadi tanda tindak balas alahan yang teruk terhadap suplemen. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Amalan pemakanan yang betul dan gaya hidup sihat sejak kecil adalah sangat penting. Ibu bapa memainkan peranan dalam menyediakan diet yang lengkap akan memastikan anak-anak mendapat semua tenaga dan nutrien yang diperlukan untuk menyokong tumbesaran dan perkembangan yang optimum. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Mana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperolehi. Setiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapan yang sepenuhnya ke dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya parlimen. Peraturan nak celah beritahu saya. Ya, insya-Allah saya benar. Saya akan bagi yang amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. Bisa tarik balik kenyataan itu. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Welcome aboard. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Untuk kita masih lagi nak meneruskan perbincangan berkenaan masalah bantut ini. Okey, doktor. Kita dah dengar banyak penjelasan daripada doktor berkenaan faktor-faktor punca dan juga perkara-perkara penting berkenaan masalah bantut ini. Mungkin doktor boleh memberi penjelasan juga apa kesan ataupun komplikasi kepada kanak-kanak yang mengalami masalah bantut ini. Adakah ia memberi kesan kepada perkembangan IQ ataupun otak kanak-kanak ini, doktor? Ada. Okey, untuk
kanak-kanak yang dikategorikan sebagai bantut, komplikasinya kita boleh kategorikan sebagai jangka masa pendek, jangka masa panjang, sama ada komplikasi dari segi kesihatan dan juga komplikasi sosial. So untuk jangka masa pendek dan juga dari segi kesihatan, sebagai contoh kanak-kanak saya sebutkan tadi, kalau dia dilahirkan sebagai small for gestational age ataupun dilahirkan kurang berat lahir, sekiranya dia dibesarkan dan bantuk berikutkan carta pertumbuhan tadi tu, so mereka ni kita dapati akan mengalami sistem imuniti yang kurang. Daya tahan lawan penyakit tu kurang. So mereka ni terdedah pada penyakit yang senang dijangkiti semasa bayi. Contohnya penyakit-penyakit cegah vaksin, measles, campak, mumps, rubella, jangkitan paru-paru, ya. So itu satu. Dan dari segi kesihatan juga, apabila kanak-kanak yang bantut nanti mereka membesar, tapi mereka sebab mereka rendah kan, so mereka ke arah melebar. So benda ni akan jadi vicious cycle ataupun berterusan sekiranya mereka jadi dewasa. So jadi dewasa dia jadi gemuk lah ataupun obes kan. So sekiranya obes, kira jadi seorang dewasa nanti dia terdedah kepada penyakit-penyakit yang kita sebut 3 serangkai itulah. Darah tinggi, kecil manis, tinggi kolesterol, dan ada komplikasi lain di situ. Ada kita kata dari segi keuangannya, mereka ni dari segi sosialnya, kalau ada penyakit, of course lah kos rawatan dia meningkat, masuk hospital, kena dapatkan rawatan dan sebagainya kan. Itu satu. Lain-lain komplikasi adalah berkaitan dengan kehidupan sosial seseorang kanak-kanak itulah. Kalau dia rendah di sekolah, biasanya kanak-kanak rendah ni dia ada low self esteem, ya. Dia kurang keyakinan diri, low self esteem, dan kadang-kadang dia takut nak bergaul, dan mungkin dia ada limitasi kalau untuk melibatkan diri dia dalam aktiviti sukan dan aktiviti lain. Mungkin dia tidak dipilih untuk jadi pengawas dan sebagainya, ya. Dan ini akan beri kesan juga pada mereka di segi jangka panjang. Kalau mereka ada low self esteem, dia akan jadi kemurungan, depresi, stres, ya. And then ada kaitan juga dengan emosi, ya. Kanak-kanak yang bantut ni bila mereka ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, low self esteem dan sebagainya, mereka akan kekurangan intelektual, ya. Kecerdasan emosi dan juga pemikiran mereka kuranglah berbanding dengan kanak-kanak yang ni, ya. So di dalam kelas pun kalau kanak-kanak bantut tu dikaitkan juga dengan kekurangan nutrien ataupun nutrisi yang lain seperti kekurangan zat besi. Mungkin masa mak dia mengandungkan dia dulu, mak dia mengalami kekurangan darah merah, anemia, ya. So anak dia kekurangan zat besi. So anak dia tidak dapat memberi tumpuan di dalam kelas, ya. Tidak dapat fokus. So akhirnya tidak dapat mencapai pencapaian akademik yang memberangsangkan. So at the end of the day, bila mereka masuk ke alam pekerjaan, tidak dapat pegang jawatan tinggi, ya. So ini adalah antara kita kata faktor yang berkaitan dengan sekiranya seseorang itu daripada awal kita tidak cegah. Apabila kita kena pasti, kita kena buat intervensi dan cegah. So ini adalah fungsi kita sebenarnya, ya. Untuk menangani masalah bantut ini, dia bukanlah kita letakkan, kita kata fokus untuk mencegah ini kepada Kementerian Kesihatan sahaja, ya. Kita perlu juga melibatkan kementerian lain, ya, yang boleh bekerjasama dengan kami, ya. Okey, doktor dah terangkan bagaimana daripada permasalahan bantut ini boleh memberi kesan jangka pendek dan juga jangka panjang, khususnya dari sudut psikososial dan juga komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak tersebut. Jadi seperti yang doktor nyatakan tadi, permasalahan bantut ini bukan di bahu Kementerian Kesihatan Malaysia semata-mata, tapi beri pentingnya kepada peranan ibu bapa sebagai role model, sebagai contoh terbaik kepada anak-anak ini untuk mereka mendapat pembesaran yang lebih baik daripada pemakanan mereka, Puan. Okey, pemakanan sihat ni, amalan makan secara sihat ni memang bermula daripada rumah. Actually bukan makanan sihat je lah, apa-apa budaya pun dimulakan daripada rumah. Ibu bapa sebagai role model kan kepada anak-anak. Jadi sebagai ibu bapa untuk terapkan makan secara sihat, basic sediakan makanan yang sihat. Elakkan ibu bapa sendiri sediakan makanan terproses, makanan segera, elakkan. Jadi ibu sediakan makanan sihat. Bila anak-anak diberi dan dijamu, dihidangkan dengan makanan yang sihat, jadi anak-anak akan memilih makanan-makanan
sihat. Kita di luar rumah lah maksudnya. Contohnya persekitaran kita, contohnya di Taska, memang KKM kita sediakan menu standard, lengkap, komplit dengan nutrien, kandungan tenaga kita komplit. Jadi persekitaran tu hanya menyokong. Contohnya menu yang kita sediakan, standard menu yang kita sediakan untuk Taska Kemas Perpaduan Genius, kita sediakan ada sayur. Tapi budaya tu tiada dari rumah. Maksudnya ibu sendiri ibu ayah tak makan sayur. Tak makan sayur, anak tidaklah makan ataupun tidak sediakan makanan. So anak memang tak ada budaya makan. So walaupun kita dah sediakan satu persekitaran sihat di Taska, dengan kita tengok menu, kita pantau menu, jadi anak takkan makan juga. Itu satu. Kita bila anak ke sekolah, kita ada pengurusan kantin sekolah. Kita kawal makanan yang dijual. Jadi kalau anak tu tak ada budaya makan dari rumah yang sihat, so dia tetap takkan makan makanan yang kita. So persekitaran tu hanya menyokong. Jadi apa-apa perlu bermula dari rumah. Ibu perlu sediakan makanan sihat, perlu perkenal, perlu didik anak untuk makan. Paling simple sayur buah lah. Sebenarnya untuk makanan sihat ni simple je, Munawar. Nasi ambil mudah, sayur katalah sayur dengan irisan ayam, sup sayur. Kemudian ada telur goreng ataupun ayam goreng. Dah komplit dah sebenarnya. Ada protein, ada karbohidrat dan ada sayur. And then ada buah. Buah apa? Buah pisang, buah betik. Tak semestinya buah yang mahal. Buah tempatan kan agak murah betik. Jambu, pisang kan. Anak-anak suka je makan pisang, makan buah tembikai kan, macam tu contohnya. So itu sebenarnya dah komplit. Simple je, sup sayur dengan telur goreng ataupun ayam goreng contoh. Okey, itu kemudian budaya makan, elakkan sambil makan sambil tengok telefon contohnya. Parents selalu buat macam tu, ibu bapa. Kita tak nampak di rumah tapi kita boleh nampak budaya ni di kedai makan. Nak senyapkan anak sambil makan, bagi telefon. So anak tumpuan diorang lebih kepada skrin tau. So dia akan efek kepada makan. Anak makan 1-2 suap dah habis, tak nak dah. Dah hilang selera dah. Hilang selera. So tak cukuplah keperluan tenaga tu, antara yang boleh saya kongsilah. Apa yang penting adalah untuk kita membudayakan bermula daripada rumah untuk pinggan sihat Malaysia ini. Dan ini saja ruangan untuk kita bersama mendiskusi berkenaan dengan masalah bantut, dan sudah pastinya saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita, Dr. Rozita Abdul Rahman dan juga Puan Nur Syafawati Muhammad Ghazali daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita berbicara berkenaan masalah bantut ini. Apa yang penting, perkara ini diberikan perhatian serius oleh kerajaan, khususnya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan melaksanakan pelan strategik kebangsaan memerangi masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak 2022-2030. Baik, sampai di sini saja Keluarga Malaysia. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik berkaitan dunia kesihatan. Untuk siaran ulangan, anda boleh saksikan pada hari Jumaat jam 3.30 petang di TV1. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat Keluarga Malaysia.